Pergaulan bebas yang semakin berleluasa dalam kalangan pelajar sekolah adalah disebabkan oleh beberapa faktor. Berdasarkan temu bual yang dilakukan bersama guru mendapati bahawa faktor pertama adalah faktor diri sendiri. Pelajar yang melepasi pasca balik cenderung untuk terlibat dalam masalah pergaulan bebas kerana mereka membudayakan budaya hedonisme iaitu suka akan keseronokan. Faktor kedua adalah kurangnya kasih sayang daripada ibu bapa yang juga menjadi antara penyebab pelajar terlibat dalam masalah pergaulan bebas. Seterusnya adalah faktor rakan sebaya. Pengaruh rakan sebaya yang kuat menyebabkan pelajar terlibat dengan masalah pergaulan bebas seperti berpasangan yang boleh membawa kepada zina. Bebas dalam kalangan pelajar diyakini akan mendatangkan berbagai kesan yang negatif. Berdasarkan temu bual yang telah kami jalankan bersama seorang guru, antara kesan masalah pergaulan bebas adalah kesan kepada pendidikan. Pelajar yang terlibat dengan masalah pergaulan bebas ini sudah tentu akan mempunyai masalah dalam pembelajaran. Kerana mereka ini mempunyai disiplin yang kurang baik dan bagaimana mereka hendak fokus di dalam kelas sekiranya apa yang mereka fikirkan hanyalah untuk bercinta dan melepak sahaja. Kurangnya tumpuan dan fokus mereka di dalam kelas akan menjejaskan pencapaian mereka dalam akademik. Kesan yang seterusnya adalah kesan kepada sosial. Pelajar yang terlibat dalam masalah pergaulan bebas ini seperti bercinta sudah tentu akan mengambil peluang untuk keluar berdua-duaan. Ini akan menyebabkan berlakunya keruntuhan akhlak. Apabila keruntuhan akhlak ini berlaku, maka akan muncul pelbagai masalah sosial sebagai contoh pembuangan bayi, kelahiran anak luar nikah, kes rogol dan cabul. Akhir sekali adalah kesan kepada diri sendiri. Mereka ataupun pelajar yang terlibat dengan pergaulan bebas sehingga melahirkan anak sudah tentu akan dipandang rendah oleh masyarakat bahkan keluarga mereka sendiri. Mereka ini akan dipinggirkan oleh masyarakat kerana dianggap sebagai orang yang jahat, menyusahkan dan membawa masalah. Berdasarkan hasil daripada kajian temu bual yang kami jalankan, terdapat 3 langkah pencegahan yang boleh diambil agar pelajar tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam memantau dan mengawal tingkah laku anak-anak mereka. Ibu bapa perlulah meluangkan masa dengan anak mereka dan mengambil berat tentang pergaulan anak supaya mereka rasa dihargai dan disayangi. Dengan memahami kehidupan anak-anak mereka, ibu bapa dapat memberikan bimbingan yang sesuai supaya dapat membantu mereka mengatasi tekanan sosial. Langkah yang kedua adalah memilih rakan dengan bijak. Keputusan ini tidak hanya mempengaruhi aspek sosial mereka tetapi juga dapat mempengaruhi perkembangan peribadi dan akademik. Dengan memilih kawan dengan bijak, pelajar dapat membangun lingkungan sosial yang positif dan ini dapat membantu mencegah terjerumus dalam pergaulan bebas. Seterusnya, elakkan berpasangan. Dengan tidak berpasangan, pelajar dapat lebih berfokus pada perkembangan diri dan pembelajaran mereka. Menghindari berpasangan memberikan pelajar kesempatan untuk lebih memahami diri mereka sendiri. Mengelakkan berpasangan juga merupakan langkah cerdas untuk menghindari risiko kesihatan yang terkait dengan pergaulan bebas. Kemudian soalan seterusnya yang diajukan semasa temu bual ialah pada umur berapakah pelajar mula untuk terjerumus dalam masalah pergaulan bebas? Mengikut daripada pengalaman responden tersebut, beliau menyatakan bahawa pelajar sudah mula sejak sekolah rendah lagi. Menurutnya juga, pelajar sekolah rendah ini juga terlibat dengan masalah ini akibat daripada pendedahan yang melampau di media sosial. Hal ini memberi kepada pengaruh yang negatif kepada pelajar tersebut. Menurut guru tersebut, beliau pernah melalui satu pengalaman di mana pelajar itu sendiri telah menceritakan bahawa dia telah bercinta dengan salah seorang pelajar sekolah rendah. Hal ini telah membuktikan bahawa pelajar sekolah rendah telah terlibat dengan masalah ini. Akhirnya, sekiranya masalah ini bermula daripada sekolah rendah lagi, maka masalah tersebut akan menjadi lebih serius di peringkat sekolah menengah. Pada kajian temu bual yang dijalankan bersama informan, didapati beberapa ciri-ciri yang terdapat pada seseorang pelajar yang terjebak dengan pergaulan bebas ini. Ciri-ciri pertama yang terdapat pada diri seseorang pelajar yang sudah terjebak dengan masalah ini ialah mereka kurang rasa bertanggungjawab terhadap tugasan yang diberikan. Keadaan ini lebih jelas jika dilihat dalam konteks pelajaran. Hal ini kerana pelajar yang terlibat dengan pergaulan bebas semestinya tidak boleh memberi tumpuan terhadap pelajarannya dan terus mengabaikan tugasan yang diberikan oleh guru-guru. Lama kelamaan, pelajar itu akan kurang rasa bertanggungjawab sebagai seorang pelajar sekolah.
Seterusnya, ciri-ciri pelajar yang terlibat dengan masalah ini ialah mereka akan selalu ponten sekolah. Hal ini berlaku kerana mereka hilang rasa ingin belajar kerana aktiviti di luar sekolah lebih menarik dan bebas bagi mereka. Contohnya, semasa waktu persekolahan, mereka tidak dibenarkan untuk melepak dan berduaan dengan jantina yang berbeza. Kerana setiap tindakan dan pergerakan mereka diawasi oleh guru-guru. Oleh sebab itu, mereka merasa terbatas untuk melakukan hal yang tidak baik dan memilih jalan yang singkat dengan memoteng sekolah. Tanpa disedari, mereka akan merosakkan proses pembelajaran dan akan juga merosakkan masa hadapan mereka sendiri. Ciri-ciri yang terakhir ialah pelajar yang terlibat dengan masalah pergaulan bebas ini lebih gemar untuk berpasang-pasangan. Sebagai individu yang masih muda, pelajar tidak mampu untuk melakukan pelbagai perkara besar dalam satu masa. Sebagai contoh, mempunyai teman lelaki ataupun teman wanita akan menyebabkan pemikiran pelajar banyak tertumpu kepada hubungan tersebut, sekaligus mengurangkan tumpuan kepada pelajaran. Sangat merisaukan jika ciri-ciri ini terdapat pada diri seseorang pelajar kerana bimbang hubungan tersebut sampai ke peringkat yang melampaui batas, seperti hubungan seks luar nikah. Seterusnya, saya akan memberitahu dapatan kajian saya selepas melakukan sesi temu bual berkaitan dengan tindakan atau langkah daripada pihak sekolah untuk mengurangkan masalah pergaulan bebas dalam kalangan pelajar sekolah menengah terutamanya. Antara tindakan yang diberitahu oleh guru ini ialah pihak kaunselor sekolah perlulah memainkan peranan dalam menguruskan masalah sosial yang berlaku dalam kalangan pelajar sekolah. Sebagai contohnya, pihak kaunselor boleh meningkatkan kesedaran pelajar berkaitan pergaulan bebas ini dengan mengadakan program, aktiviti atau ceramah yang menunjukkan keburukan pergaulan bebas dalam diri pelajar. Selain itu, persekitaran sekolah yang harmoni juga merupakan salah satu cara untuk mengurangkan masalah pergaulan bebas. Hal ini jelas dikatakan demikian kerana, bak kata guru yang kami temu bual, bagaimana teruknya persekitaran sekolah itulah yang mencerminkan sikap pelajar-pelajar bermasalah ini. Oleh itu, pihak sekolah amatlah berperanan dalam meningkatkan kawalan disiplin supaya masalah ini tidak terus berlaku dalam jangka masa yang panjang. Sebagai contohnya, guru disiplin sekolah boleh memberi denda yang positif kepada pelajar-pelajar bermasalah ini untuk memberikan keinsafan dan kesedaran kepada mereka supaya tidak mengulangi perbuatan bermasalah ini pada masa akan datang. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Cabaran yang pertama adalah suka untuk mengenal pasti pelajar yang terlibat dalam melakukan pergaulan bebas di sekolah. Sebagai contoh, secara umumnya, guru ini tidak dapat mengesan siapa yang terlibat dalam hubungan yang tidak bermoral seperti hubungan percintaan iaitu couple dalam kalangan pelajar di sekolah. Hal ini demikian kerana guru ini tidak mendapatkan maklumat yang secukupnya untuk membuktikan bahawa pelajar itu yang terlibat dalam masalah tersebut. Guru juga boleh menyebut bahawa pelajar itu yang terlibat dengan sahaja, tetapi percakapan itu tidak boleh menggambarkan bukti yang kukuh bahawa pelajar itu terlibat dalam masalah tersebut. Kemungkinan maklumat yang tidak secukup ini juga adalah disebabkan pelajar-pelajar lain yang tidak terlibat dalam masalah tersebut takut untuk memberitahu kepada guru-gurunya kerana mereka tidak mahu terlibat dalam masalah tersebut. Kedua, kekurangan kemampuan untuk guru melakukan pemantauan di kelas. Hal ini demikian kerana guru-guru sibuk dalam jadual yang padat mereka dengan untuk mengajar pelajar-pelajar lain dalam kelas. Hal ini demikian kerana guru-guru ini tidak mengajar satu orang sahaja pelajar, mereka mengajar ramai pelajar. So, disebabkan kekurangan kemampuan guru ini juga memberi cabaran kepada guru-guru lain untuk melakukan pemantauan di kelas. Akibat masa pergaulan bebas yang berleluasa dalam kalangan pelajar, para pelajar akan mula lupa diri dan mengabaikan pelajaran mereka. Mereka akan lebih bersosial secara bebas bersama rakan-rakan mereka dan menghabiskan masa bersama pasangan mereka sehingga melupakan rutin mereka sebagai seorang pelajar. Hal ini menyebabkan akan berlakunya keciciran pembelajaran dalam kalangan pelajar sehingga memberi kesan kepada institusi pendidikan seperti sekolah dan universiti yang akan runtuh apabila kurangnya pelajar-pelajar yang berkualiti untuk pembentukan generasi akan datang. Soalan yang diberi ialah bagaimanakah pergaulan bebas ini dapat mempengaruhi karakter dan gaya hidup remaja. Menurut cikgu yang telah ditemu bual, murid akan menjadi kurang berdisiplin di mana pelajar lebih cenderung untuk melanggar peraturan sekolah.
Seperti mana yang Anda semua ketahui, aktiviti pergaulan bebas ini adalah dilarang di mana-mana sekolah. Selain itu, wujudnya masalah sosial dalam kalangan pelajar. Menurut dari pengalaman cikgu itu sendiri, pelajar akan cenderung untuk berdua-duaan bersama pasangannya di kawasan sekitar sekolah dan melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan, di mana cikgu ada mengatakan bahwa pergaulan bebas ini akan menjurus ke arah zina dan akhirnya akan mewujudkan masalah sosial dalam kalangan pelajar. Soalan tersebut kami telah ajukan kepada seorang informan iaitu guru sekolah menengah dan hasil daripada sesi temubal itu kami mendapati bahawa terdapat beberapa kelebihan sekiranya seseorang individu itu menjaga batas pergaulan bebas ini. Antara kelebihan sekiranya seseorang menjaga batas pergaulan bebas dalam kalangan pelajar adalah pertama dari aspek agama. Sekiranya seseorang menjaga batas pergaulan bebas ini, sudah tentu mereka akan terhindar daripada melakukan zina dan terlibat dengan mana-mana kegiatan zina. Contohnya, keluar berdua-duaan dengan berlainan jantina di kawasan yang gelap ataupun sunyi. Kelebihan menjaga batas pergaulan bebas yang kedua dari aspek sekolah ataupun lebih amnya adalah dari aspek pendidikan. Sekiranya seseorang individu itu menjaga batas pergaulan bebas dalam kalangan pelajar, sudah tentu mereka akan lebih fokus dalam pembelajaran ataupun menimba ilmu di sekolah. Pelajar juga akan terhindar daripada melakukan aktiviti ataupun masalah-masalah sosial di sekolah. Contoh masalah sosial yang selalu terjadi sekiranya seorang pelajar tidak menjaga batas pergaulan bebas di sekolah adalah pertama, mereka akan selalu ponteng sekolah. Yang kedua, mereka tidak fokus masa sesi pembelajaran di sekolah. Dan yang ketiga, mereka akan bersikap kurang ajar ataupun tidak sopan terhadap guru-guru. Oleh itu, menjaga batas pergaulan bebas adalah penting dan dapat memberi banyak kelebihan kepada individu agar tidak melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Sekian, terima kasih. Jadi kalau tengok dari aspek langkah pencegahan, yang pertama paling senanglah kita tengok hubungan antara keluarga